Okay. So, tolong, okay, hari ini saya akan bagi awak satu quiz lah. Okay. So, pastikan awak memberikan perhatian yang sepenuhnya lah. Kalau biasanya awak memberikan perhatiannya 100%, hari ini kena bagikan perhatian 200% lah. Okay. Sebab nanti ada quiz lah di akhir TDBR hari ini. Okay. Untuk mengujilah awak punya kefahaman. Okay. So, bersedia untuk quiz pada akhir sesi nantilah. Sebelum tamat lah. Sebelum tamat. Okay. Sebelum habis. Okay. Saya akan bagi awak isi ni. Soalan ni ya. Okay. Ada 10 soalan yang berkaitan dengan tajuk kita lah. Okay. Untuk mengujilah. Okay. Setakat mana awak punya kefahaman lah. Okay. So, dah bersedia? Are you ready? Are you ready? Senyap je. Dah bersedia belum? Dah. Okay, thank you. Tamara, lama tak jumpa Tamara. Okay, so hari ini kita nak belajar bab 12. Okay, bab 12. Sukatan kecenderungan membesar. Okay, thank you Gary. Okay, dan apakah itu sukatan kecenderungan membesar? Sukatan kecenderungan membesar adalah nilai purata yang mewakili sesuatu set data lah. Okay, so dalam bab ini kita akan banyak lihat pada data. Okay, banyak lihat pada set data yang diberikan. Okay, so sukatan kecenderungan memusat adalah nilai purata. Nilai yang mewakili sesuatu data. Dan ada 3 jenis lah. Okay, ada 3 jenis nilai yang kita akan belajar. Okay, ada 3 jenis. Iaitu mood, median dan mean. Okay, so ada 3 nilai yang kita akan belajar hari ini. Tapi hari ini 2 sajalah. Ada 3, tapi hari ini kita belajar 2 sahaja, iaitu mood dan median. Yang kita akan gunakan untuk mewakili sesuatu set data. Okay, so kita akan lihat yang pertama. Okay, mood. Okay, mood. Maksud bagi mood ialah, okay, mood bagi suatu set data. Okay, mood bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Okey, nilai yang paling tinggi kekerapannya iaitu bilangan yang paling banyak lah. Okey, bilangan yang paling banyak. Okey, nilai yang paling banyak. Mood ialah nilai yang paling banyak. Okey, dan di sini ada sedikit nota lah yang kamu perlu faham yang kamu perlu ingat, iaitu kadang-kadang terdapat 2 mood dalam satu set data apabila kekerapan tertingginya sama. Okay, maknanya dalam satu soalan mungkin ada kemungkinan moodnya ada 2. Okay, ada 2 mood dalam satu set data yang diberikan. Kerana dia punya kekerapan tertingginya adalah sama. Okay, ada juga kemungkinan set data dikatakan tiada mood apabila nilai kekerapan suatu set data adalah sama. Ada juga kemungkinan data yang diberikan tiada mood. Data yang diberikan tiada mood sebab semua nilai mempunyai kekerapan yang sama. So ini adalah perkara-perkara yang kamu perlu tahulah. Ingat. Yang pertama sekali, mood ialah apa? Mood ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Nilai yang mempunyai bilangan yang paling banyak. Mood. Okey, kita lihat contoh 1. Contoh nombor 1, nyatakan mood. Mood bagi setiap set data berikut. So kita lihat A. 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. So ini adalah data lah. Ini adalah satu data yang diberikan. So mood. Nilai apakah yang paling tinggi kekerapannya? Yang paling banyak? Apa jawapan dia? Paling banyak apa nombor?
Ada jawapan daripada pelajar? Nilai apa yang paling banyak dalam data A? 4. 4. Itu saja jawapan dia. 4 adalah mood. Sebab paling tinggi kekerapan. Kekerapan maksudnya bilangan lah. Bilangan. Kekerapan maksudnya bilangan. So, 4 ialah mood. Sebab paling banyak 4. Kan? 1, 2, 3. Ada 4 kali. Kekerapannya paling tinggi. Kalau 5 ada 2 sahaja. 5 ada 2 sahaja. 2 ada 1 saja. 3 ada 1 sahaja. So, 4 yang paling banyak. Itu saja. Yang awak perlu faham bagi maksud mood. Bilangan paling banyak. Nilai yang mempunyai bilangan paling banyak. Nilai yang mempunyai bilangan paling banyak ataupun nilai yang paling tinggi kekerapannya. Kekerapan bahasa Inggeris dipanggil sebagai frekuensi. Frekuensi. Frekuensi ataupun bilangan lah. Manakala kita lihat soalan B pula. B. Sekali lagi kita diberikan data. Data lah. Data ini ada alfabet M, N, L, M, L, P, L, L, P. So, mood sama dengan nilai yang paling tinggi kekerapannya. Apa dia? L. L. Kita lihat L ada berapa. Bilangan L ada berapa. 1, 2, 3, 4. L ada 4. Kita lihat M. 1, 2. M ada 2. Lepas tu N, 1 saja. P ada 2. So, paling banyak ialah L. Paling banyak ialah L lah. Semutnya ialah L lah. Itu sahajalah. Untuk mendapatkan mood. Bilangan paling banyak ialah L. Ada soalan setakat ini? Tak ada. Tak ada. Kita lihat soalan C pula. So kita diberikan satu set data ni. Ini data ni data. Data lah. So ada kopi, teh, kopi, susu, teh, susu, teh. So mood paling banyak apa? Teh dengan kopi. Teh dengan kopi. Kita lihat kopi ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kopi, bilangannya ada 3. Teh, kita lihat 1, teh, bilangannya 1, 2, 3. 3. Kita lihat pula susu. Susu 1, 2 sahaja. So paling banyak ialah kopi dan teh. So ini yang dimaksudkan dengan yang tadi. Kadang-kadang terdapat 2 mood dalam satu set data. Kerana kekerapan tertingginya adalah sama. Ini contohlah. C. Moodnya ada 2. Kopi dan teh. Sebab apa? Sebab kopi dan teh mempunyai bilangan yang paling banyak. Kita lihat D. Kita lihat D. Kita diberikan nombor 2, 4, 6, 8, 10. Data yang diberikan 2, 4, 6, 8, 10. So, mood. Ada tak mood? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Sebab dia punya kekerapan sama. Kekerapan adalah sama. Kekerapan sama. Bagi setiap data ini, kekerapannya sama. 1, 1, 1, 1, 1. Sama banyak. So, untuk D, tiada mood. Tiada mood.
Itu je lah. Okay, kita lihat soalan yang cikgu bagikan. Okay, so kamu boleh buatlah dalam test pad ke ataupun buku catatan. Okay, nanti baru bila habis nanti saya akan sharekanlah PDF ini untuk awak buat catatan. Okay, dengan telitilah, okay, supaya tidak kelam kabut untuk salin soalan. Okay, sekarang awak fokuskan untuk memahami apa yang cikgu ajar. Okay, so ini saya ambil daripada buku teks lah. Okay, jom cuba 12.1. Soalannya, nyatakan mood bagi setiap set data berikut. So A, 1. mood sama dengan 1. Kita lihat betul tak? 1, 1, 2, 3. Nombor 1 ada 3. Bilangannya ada 3. Nombor 2, bilangannya adalah 2. Nombor 3, bilangannya adalah 2. Okey, lepas tu 0 dengan 4, bilangannya adalah 1. So, paling banyak adalah 1 lah. Okay, 3 kali. Okay, bilangannya adalah 3. Kekerapan tertinggi. So, mood sama dengan 1 lah. Itu je lah. Tak ada benda yang susah sangat untuk dapatkan mood. Okay, kita lihat B. Mood sama dengan RM8, RM7. ya, RM8 dan RM7. Kita lihat dalam data yang diberikan, RM8 ada 2. RM7 juga ada 2. RM10 dengan RM9 ada 1 sahaja. So, paling banyak ialah RM8 dan RM7. Paling banyak RM8 dan RM7. So, itulah mood dia lah. Okey, kita lihat C pula. Mood sama dengan, apa dia? C. 60. 60. Moodnya 60. Tengok 60 sekali, 2 kali, 3 kali. So, paling banyak ialah 60 lah. Paling tinggi kekerapan. Nilai yang paling tinggi kekerapannya. So boleh faham? Boleh faham setakat ini? Boleh. Boleh mood highest frequency. Kita lihat pula mood bagi perwakilan data yang berlainan. Kamu ada belajar bagaimana awak nak melukis, ataupun melukis, contohnya carta palang. Awak juga ada belajar bagaimana nak lukis pictograph, carta pai. Itu adalah perwakilan data. Mewakilkan sesuatu data dengan menggunakan gambar raja lah. Sebab dia lebih menarik lah berbanding dengan awak bagi nombor sahaja. Kalau macam ni dia macam boring sikit kan. Tapi kalau dia bagi dalam bentuk gambar raja, lebih menarik lah. Perwakilan data. Sama jugalah kita nak menentukan mood. Menentukan mood bagi setiap perwakilan data yang berikut. So, mood apa? Mood ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. So kita lihat A. Carta palang menunjukkan bilangan pelancong ke pulau peranginan. So mood sama dengan apa jawapan dia? Pulau Langkawi dengan pulau perhentian. Pulau Langkawi dengan pulau perhentian. Apa sebab? Kenapa moodnya Pulau Langkawi dan pulau perhentian? Sebab bilangan pelancong dia 10,000. Paling banyak betul? Paling banyak kan? Paling
banyak, paling tinggi. Kekerapannya. Bilangan lah, bilangan paling banyak ialah Pulau Langkawi dan Pulau Perhentian. So moodnya ni lah, dua lah jawapan dia. Ada dua jawapan. Pulau Langkawi dan Pulau Perhentian. Bilangan paling banyak. Pulau Langkawi dan Pulau Perhentian. Okey. Kita lihat pula soalan yang seterusnya. B. Sama juga kita nak tentukan mood. Tapi yang sekarang diberikan ialah pictograph. So pictograph menunjukkan jenis buah-buahan yang digemali oleh murid tingkatan 2 Bestari. So satu gambar raja di sini mewakili 3 murid. Setiap gambar raja mewakili 3 murid. So pisang. Berapa bilangan murid yang suka pisang? 9. 9. Kembikan? 9. 9. Durian? Durian? 9 juga. 9 juga. Mangga? 9. Mangga? 9. juga. Okey. So kena semua 9 kan. Okey. So kena fahamlah bagaimana nak membaca lah pictograph. Kamu dah belajar ni ya. So kena ingat semula lah. Bagaimana nak melukis pictograph dan bagaimana nak membaca data dalam pictograph. So mood. Apa mood dia? Tiada. Tiada. Tiada mood. Tiada mood. Sebab apa tiada mood? Sebab bilangan semua sama. Bilangannya sama. So nota yang saya tadi bagilah. Set data dikatakan tiada mood apabila nilai kekerapan sama. So dia punya bilangan sama. Bagi setiap jenis buah-buahan, bilangannya sama. So bilangannya sama, kekerapannya sama, maka tiada mood. So kita lihat. Contoh 22. Sama lagi. Contoh 22, tentukan mood. C. Catapan menunjukkan pengangkutan yang digunakan oleh murid ke sekolah. Ini catapan. So menunjukkanlah pengangkutan yang digunakan oleh murid ke sekolah. Dia tak bagi bilangan. Bilangannya tidak diberikan. Dia hanya ada sektor-sektor sahaja. Ada sudut-sudut sahaja. Tapi boleh tak kita kena pasti bilangan yang paling banyak siapa? Mood sama dengan apa? Apa mood dia? Ni siapa ni yang lewat ni? Chris Lai. Chris Lai ya. Pastikan awal lah Chris Lai. Sila patuh masa yang telah ditetapkan. Chris Lai ya. Sila patuh masa. So untuk catapan. Macam mana nak tahu bilangan paling banyak tu siapa? Apa mood dia? Bas dengan kereta. Bas dengan kereta. Kenapa bas dengan kereta? Kenapa you tahu bas dengan kereta? Ada jawapan? Kenapa bas dengan kereta? Bas sudutnya 140. Dia punya sektor lah. Dia punya luas kawasan tu 140 darjah. Kereta, dia punya sudutnya ialah 110. Kawasan tu lah. Sudut sektor 110. Macam mana kita nak tahu mana yang paling banyak? Any idea? Anyone? Macam mana nak tahu bilangan paling banyak
yang mana satu bilangan paling banyak? Bas ke, kereta ke, jalan kaki ke, motosikal ke? Bas. Bas. Kenapa? Jawapan betul, bas. Kenapa? Bagaimana? Kamu tahu jawapannya bas paling banyak? Bas? Okey, macam mana? Ini siapa nak cuba? Jawapan betul, bas. Paling banyak bas. Tengok peratus. Sorry? Tengok pada Peratus. mana? Tak ada peratus kan? Ada ke peratus di sini? Peratus macam ni, peratus. Ni peratus. 20%, 30%, 40%. Ada tak peratus di sini? Tiada kan? Okey, apa yang kita boleh bandingkan di sini? Dalam catapai, ada apa dalam catapai? Apa maksud ini? Yang bulat ni. Yang bulat itu bermaksud apa? Apa maksud yang bulat-bulat ni? Anda nampak tak? Apa maksud ni? 110 apa? Angle sudut kan? Sudut. Sudut. Okey, 110 darjah, 140 darjah. Berapa total dia punya sudut? Jumlah sudut berapa? Catapai. Jumlah sudut catapai berapa? 360. 360. 360. So kalau kamu lihat kamu bandingkan. Okey, berjalan kaki berapa darjah? Berjalan kaki berapa darjah? Dia bagi segi 4 lah. Maksudnya apa? 90. Berjalan kaki berapa darjah? 90 kan? Okey, 90. So kalau kamu total, sepatutnya awak akan dapatlah 360 darjah. Kalau kamu tambah semua sudut, kamu akan dapat 360 darjah. So cara untuk kita mengenal pasti bilangan ialah kita lihat pada sudut lah. Sudut makin besar menunjukkan bilangan lebih banyak lah. Sudut makin besar menunjukkan bilangan makin banyak. Itu dia. Okey ya. So saya harap you boleh faham bagaimana kita nak menentukan mood daripada satu catapai. Okey. Ada masalah? Ada masalah tak? Ada soalan? Boleh bagi respon kalau ada soalan? Kalau tak ada, cakap tak ada. Ada soalan? Tak ada. Okay, thank you. Respon. Okay. Okay, next. Okay, kita buat sedikit latihan. Okay, kamu boleh buat dalam buku test pad ke buku catatan dulu. Okay, tak payah kelang kabut, tak salin soalan. Okay, so soalan nombor 2. Okay, saya ambil daripada buku teks juga lah. Okay, jom cuba 12.1. Okay, so jadual menunjukkan saiz baju 145 orang peserta larian Jom Sihat. So kita adalah saiz baju bagi 145 orang peserta. So saiz double S kekerapannya ataupun bilangannya 20. Saiz S bilangannya 17 dan seterusnya lah. Total ada 145 orang peserta. Okey, sekarang nyatakan mood. Mood bagi saiz baju itu. So moodnya apa?
Apakah mood dia? Mood. Paling banyak. Paling banyak apa? Saiz apa? Mood. Nilai paling tinggi kekerapannya. So, moodnya apa? Yes? Jawapan? Cepat jawapan apa jawapan? Tolong bagi respon. Mood apa mood? Paling banyak. Saiz apa paling banyak? Saiz apa paling banyak? L. Okay, so L. Saiz L lah. Okay, saiz L. Saiz L. Okay, saiz L lah. Paling banyak 37. Okay, bilangan lah. Okay, paling banyak ialah saiz L. Itu je lah. Okay, saiz L. Paling banyak saiz L. Semutnya ialah saiz L. Itu sahaja. Okay. Ada soalan tak? Setakat ini ada soalan? Ada masalah setakat ini? Tak ada. Tak ada. Thank you. Tak marah. Okay, kita lihat soalan yang seterusnya. Okay, soalan nombor 3. Okay, nyatakan mood bagi perwakilan data di bawah. Okay, ini awak pernah buat lah tingkatan 1 lah. Okay, berbagai jenis perwakilan data. Okay, dan awak kena faham lah apa maksud bagi setiap perwakilan data ini lah. Okay, so kita lihat A. Okay, mood. Okay, paling banyak apa? Apa maksud titik di sini? 0.1 ada berapa? 0.1. Ada berapa? Kekerapannya berapa? 0.1. Kekerapannya berapa? 0.1. Kekerapannya berapa? Kosong poin satu kekerapan berapa? 3. 3 titik mewakili ada 3 kekerapan. Bilangan lah. 0.2. Berapa dia punya kekerapan? 2. 2. 2 titik maksudnya 2 lah. Ini kita panggil dia apa? Plot titik. Plot titik kalau tak siap saya. Okey. 0.3 ada berapa? 1. 1. 0.4 berapa? 3. 3. 0.5 berapa? 4. 4. Okey, 4. Okey, so ini dia. Kalau kita buat dalam satu jadual lah. Okey. So mood apa? Paling banyak apa? Mood. Nilai yang paling tinggi kekerapan dia. So moodnya apa? 4. Bukan. 4 tu kekerapan. Kita nak nilai yang paling tinggi kekerapan dia. 3. 3. Kita bukan nak kekerapan. Kita bukan nak kekerapan. Kita nak antara nilai-nilai ni. Okay. Nilai 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Nilai apakah yang paling banyak?
Nilai mana satu yang paling banyak? Contoh tadi. Sorry? Sorry? 0.5. 0.5 liter lah kalau nak tuliskan unit dia. 0.5 paling banyak. So kita nak nilai ya, bukan nak kekerapan. Pelajar memang selalu buat kesilapan. Dia tulis jawapan kekerapan. Bukan. Kita bukan nak kekerapan. Kita nak nilai yang mana satu yang paling banyak. Okay, so you kena faham kena faham. Okay, kita try lagi sekali. Soalan B. Mood sama dengan. Okay, so ini adalah satu perwakilan data lah. Satu perwakilan data. Okay, so you kena faham lah macam mana nak baca. Okay, ini kalau tak silap saya dipanggil stem and leaf. Okay, batang dan daun. Batang dan daun. Inilah batang dan daun. Okay, so 2 slash ni kekunci. 2 garis 6 bermaksud 26 km. Ni kena faham ni kekunci. Kena faham lah. Maksudnya di sini ialah 2 garis 6 maksudnya 26. 26. Sekali lagi 27. 28. You kena faham lah macam mana nak baca. Batang dan daun. Kalau 3 ni 31. 31 lagi sekali lagi. 32 macam itulah nak baca tu. Kena faham lah macam mana nak baca. 4 garis 10 maksudnya 40 macam tu. Lepas tu 42. Lepas tu 45. So kena faham lah macam mana nak baca batang dan daun. Okay, so mood apa mood? Apakah mood dia? Nilai yang paling tinggi kekerapan dia. Nilai apa yang paling banyak? Boleh? Try? Salah tak apa? Nilai apa yang paling banyak? Ada siapa nak cuba? Salah tak apa? Boleh baca, boleh tahu nak baca tu? Nak baca apa? Batang dan daun. Kita ada 26, 26, 26, 27, 28. Macam tu. So ini adalah data-data dia lah. Data-data yang diberikan. Iaitu ujian, markah ujian lah. Markah ujian kecerdasan. Ada 40, 42, 45. Paling tinggi 45 lah markah dia. So apakah mood? Nilai yang paling banyak. Moodnya apa? Ada siapa nak cuba? Apa mood dia? Okay, 26 ada berapa? 26. Berapa 26? Bilangan dia? 26. Bilangannya berapa? Berapa kali 26? 2. 2. Okay, thank you. 27. Berapa bilangan dia? 1. 1. 28. 1. 1. 31.
3/1, 3/1 ada berapa? 2. 3/2 berapa? 3. 3. Okey, tak cukup saya sambung sini. 33 berapa? 1. 1. 1. 36 berapa? 37 berapa? 37 berapa? 3. 3. Okey, 40 berapa? 40 berapa? 1. 1. 42 berapa? 1. 45 berapa? 1. Okey, so kita dah lengkap lah kita punya jadual kekerapan. So nilai apa yang paling banyak? Nilai apa yang paling banyak? 32 dan 37. 32 dan 37 paling banyak. Ada 3. Okey, ada 3. Nombor 32 dan 37 paling banyak. Ada 3 kali. Okey, bilangannya ada 3. So, moodnya 32 dan 37. Itu je mood. Okey, nilai yang paling tinggi kekerapannya. Okey, nilai yang paling tinggi kekerapannya. So, kena ingatlah. Okey, maksud bagi mood. Mood ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Okey. Okey, kita lihat soalan ni pula. Soalan nombor 3. Nyatakan mood bagi perwakilan data di bawah. Okey, so C. Okey, upah murid menjual penanda buku. Okey, so RM1, upah RM1, kekerapannya 4. 4 kekerapan. Upah RM2, kekerapannya 8. Ni kekerapan dia. Upah RM3, kekerapannya 6. Upah RM4, kekerapannya 2. So, mood nilai 2. paling 2. Okey. RM 2 lah. RM 2 paling banyak. RM 2. Upah RM2. Okey. Seterusnya D. Mood sama dengan Kuning. kuning. Paling banyak warna kuning. Kita boleh lihat daripada sudut sektor. Sudut sektor. Sebab total sudut 360. So, makin besar dia punya sudut, maknanya bilangan makin banyak lah. Walaupun dia punya bilangan sebenar tidak diberikan. Tapi kita boleh cari jawapan mood dengan menggunakan sudut. Itu adalah tentang mood. So hari ini kita nak sambung lagi. Sikit lagi. Kata sikit pun banyak juga ni. Ada 9 slide. Ada lagi 9 slide. Tentang median. So saya cuba nak cepat sikit lah. Dan tolong beri kerjasama lah. Tolong bagi respon lah. Supaya boleh cepat. Tak payah tunggu lama-lama. So tadi itu mood. Nilai yang paling tinggi kekerapannya. Sekarang kita nak lihat median. Salah satulah sukatan kecenderungan memusat yang kita nak belajar. Measure of center tendency. Apa itu median? Median bagi set data. Median. Median ialah nilai di tengah-tengah. Median ialah nilai di tengah-tengah. Nilai di tengah-tengah. So, macam mana kita nak mengenal pasti median. Nilai di tengah-tengah. So, median. Kalau bilangan data genap. Median. Kita mesti susun lah. Kita mesti susun. Nak tentukan median, kita mesti susun data. Susun data mengikut tertib menaik atau menurun. Biasa kita susun ikut
tertib menaik lah. Nak tentukan median, kita susun data. Susun data. So, kalau bilangan datanya adalah nombor ganjil, so mediannya lah nilai di tengah-tengah. Kalau bilangan datanya genap, kita kena dapatkan dia punya purata dua nilai di tengah-tengah. Okey, so kita lihat contoh nombor 2. Okey, data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid ke sekolah setiap hari. Tentukan median. So median ialah nilai di tengah-tengah. Okey, so kita susun dulu. Kita kena susun dulu data. So susun kecil ke besar lah. Tertib menaik. So RM paling kecil RM 3, RM 5, RM 5, sekali lagi RM 7, RM 8. Okey, so first step kita susun. Kita susun mengikut tertib menaik. Awak nak guna tertib menurun pun boleh, tapi biasa kita ikut tertib menaik lah. Lepas tu kita potong lah. Kita nak tahu kan nilai di tengah-tengah, kita potong lah. Potong kiri, kanan, kiri, kanan. So kita akan dapatlah nilai di tengah-tengah. Itu sahaja. Kita susun mengikut tertib menaik. Untuk kita tentukan nilai di tengah-tengah. Itulah median. So median adalah RM 5. Okey. So yang dimaksudkan di sini ialah ganjil, maksudnya sebab di sini ada 5 data. Ganjil. Ada 5 data. Bilangan datanya adalah 5, ganjil. So dia punya median adalah nilai di tengah-tengah lah. Sebab dia satu sahaja. Dia satu sahaja. So jawapannya RM5 lah. Kalau ada nombor genap nanti, kita kena dapatkan purata. Kita lihat contohnya. Contoh 3. Data di bawah menunjukkan jumlah bilangan gol pasukan seladang dalam 10 permainan. Tentukan median. So tentukan median. Median apa? Nilai di tengah-tengah. Tapi kita kena susun dulu. Kadang-kadang ada pelajar dia terus potong. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Habis. Salah. Dia mesti susun dulu. Data mesti susun mengikut tertib menaik. Ataupun tertib menurun. Tapi biasa kita ikut tertib menaik lah. So kita susun dulu. 1. Lepas tu 1 lagi. Lepas tu 1 lagi. Lepas tu 1 lagi. Ada 4. Lepas tu 2. Lepas tu 4. Lepas tu 4. Lepas tu 4 lagi sekali. Lepas tu 5. Lepas tu 5. So pastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. So bila awak susun semula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila awak susun, samalah bilangan data. Kadang-kadang pelajar susun pun dia silap. Try lah kadang-kadang. So bila awak susun, pastikan susun dan tidak ada data yang tercicir lah. Tidak ada data yang tercicir. So kita susun. Lepas tu, kita potonglah. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. So kita dapat ada 2 data, 2 nombor di tengah. Ini yang dimaksudkan dengan kalau bilangan datanya genap, so kita dapatkan dia punya purata 2 nilai di tengah-tengah. So kita dapatkanlah dia punya purata. Macam mana nak dapatkan purata? Kita tambahlah. So median 2 tambah 4 bahagi 2. Tambah bahagi 2. Ini untuk dapatkan purata. Purata. Sebab dia punya bilangan data adalah nombor genap. So bila kita potong kiri kanan, kita akan dapat 2 nombor di tengah-tengah. So median ialah nilai di tengah-tengah. So ada 2. So kita dah dapatkan purata, kita tambah bahagi 2 lah. 2 tambah 4 berapa?
6, 6 bahagi 2 berapa? 3, Okay, so peratanya 3 lah. Okay, so mediannya 3. So median ialah nilai di tengah-tengah. Okay, bagi data yang telah disusun lah. So pastikan susun dulu. Okay, kita lihat. Okay, ini sedikit latihan. Okay, so okay, A. Apa dia punya median? Apa kita buat dulu? Susun. Susun Okey, susun data ni. Nombor paling kecil apa? 3, 3. Lepas tu 5, 5. Lepas tu 7, 7, 7, 7. Lepas tu 8, 12. yes. Okey, lepas tu kita potong kiri, kanan, kiri, kanan. So kita dapat dua nombor di tengah-tengah. Okey, so kita dapat dua nombor di tengah-tengah. Okey, so kita tambah. Lepas tu kita bahagi 2. So berapa? 7 tambah 7 berapa? 14, 14 bahagi 2 berapa? 7. 7. Okay, so mediannya 7. Itu saja. Tidak ada apa yang susah sangatlah. Okay, kita lihat B pula. So ini data dia. Buat apa untuk dapatkan median? Kita buat apa? Susun. Susun Okay, paling kecil nombor apa? 27, 27. Lagi? 28, Okay. Next. 37, 38, Okay, 37, 38. Next. 47, 48, 58, 68. Okay, very good. So kita potong kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. So kita dapat dua nilai di tengah-tengah. Okay, so kalau ada dua nilai di tengah-tengah, kita kena cari purata lah. 38 tambah 47 bahagi 2. 38 tambah 47 berapa? 85, 85 bahagi dengan 2 berapa? 42.5. Okay, 42.5. So ini median. Okay, inilah median. Untuk dapatkan nilai di tengah-tengah. Okay, next kita lihat soalan C. Ini apa ni? Ahmad Zahid. Pukul berapa ni? Dah 12. Okay. C. Paling kecil apa? 3, 3, 3, 4, 7, 10, 11, 50, 50, 200. Okay. So susun dan susun dengan betul lah. Okay, kecil ke besar? Ada 190. Okay. So tercicir 90. So, okay. Masih baik perasaan So 90 dan 200. Okay. Farahi, Amsyah. Lewat Okay, median. So potong kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Okay. So bilangan datanya ganjil lah. So kalau ganjil dia akan hanya ada satu nilai saja di tengah-tengah. Okay, so mediannya apa? 10. 10. Sebab di bilangan datanya ganjil. So bila kita potong, kita dapat satu nilai sajalah di tengah-tengah. Okay. Ada soalan untuk menentukan median? Ada soalan? Tak ada. Ada. Okay, kita akan lihat yang ni. Ini ada sedikit cabaran jugalah. Okay, untuk menentukan median. Okay, dalam bentuk jadual kekerapan. Okay, dalam bentuk jadual kekerapan. Okay, so contoh nombor 5.
jadual menunjukkan masa yang diambil oleh 11 kumpulan murid untuk membina model roket dalam satu aktiviti sains. Okay, so okay. Tentukan median bagi jadual kekerapan ini. Okay, so kalau kamu lihat dalam buku teks, okay, dia adalah dia punya formula. Formula yang kamu perlu ingat. Okay, tapi di sini saya akan ajar satu cara yang saya rasa lebih senang lah. Okay, yang saya rasa lebih senang. Okay, tapi nak faham konsep, awak kena rujuk buku teks. Ini untuk lebih senang lah. Okay, untuk dapatkan jawapan lah. Okay, nak tahu dia punya konsep, rujuk buku teks. Okay, buku teks dia punya jalan kerja itu adalah lebih tepat sebenarnya. Ini saya cuma nak dapatkan jawapan saja. Sebab dalam periksa yang penting awak boleh bagi jawapan yang betul. Boleh bagi jawapan yang betul. Sebab untuk soalan ini, okay, ada satu markah sajalah. Okay, ada satu markah sahaja. Okay, so cara untuk kita tentukan median. Okay, so di sini ada 3 langkah lah. Okay, yang ni kamu kena ikut. Kaedah menentukan median. Kalau dia bagi dalam bentuk jadual lah. Kalau dia bagi dalam bentuk ini, kita susun saja. Okay. Yang ni kalau nak susun pun boleh ya. Nak susun pun boleh. Nanti saya akan tunjuk lah. So sekarang saya akan gunakan ini, cara ini untuk menentukan median. Okay. So first sekali awak buat nombor di jadual. Okay. First awak buat nombor di jadual. Okay. So kita akan buatlah nombor di sini. 0. Okay. Kita start daripada 0. Lepas tu kita tambah 0 tambah 1, sini akan jadi 1 lah. So kita buat nombor 0 tambah 1, so 1 lah. 1 tambah 6, 1 tambah 6 berapa? 1 tambah 6? 1 tambah 6 berapa? 7. 7, thank you. Okay, thank you. Lagi sekali, 7 tambah 3? 10. 10, thank you. 10 tambah 1? 11. Okay, 11. Okay, so first step. Awak kena buat ni, nombor. Okay, di jadual kekerapan. Okay, jadual kekerapan. Buatlah nombor ni. Okay, buat nombor ini. Lepas tu, nombor akhir bahagi dengan 2. Okay, so nombor akhir 11 lah. 11. Nombor akhir 11. Bahagi dengan 2. 11 bagi 2 berapa? 11 bahagi 2 berapa? Ini kosong ni, kosong silap. Kosong 5.5. Okey, 5.5. Okey, 5.2. 5.5. Okey, so step 2 bagi 2. Step 3, cari kedudukan nombor itu. 5.5. 5.5 berada di antara 1 dengan 7, betul? 5.5 berada di antara 1 dan 7, betul? Betul. Betul. So jawapannya kita ambil atas ni. Bukan bawah ni ya. Ambil atas. Masa ni. Okay, so median sama dengan 20 minit. Itu sahaja. Median sama dengan 20 minit. So inilah kaedah dia. Ataupun kalau awak nak guna cara yang tadi, ni, awak susun. Boleh, tak ada masalah. Awak susun. Macam mana nak susun? Awak tengok 10. Kekerapannya 1. Maksudnya bilangannya 1 lah. So 10 ada 1. 20 ada 6. So awak kena tulis 20, 20, 20, 20, 20, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. 6 kali. Sebab dia punya kekerapan 6. Lepas tu 30 ada 3. 30, 30, 30. Ada 3. Lepas tu 40, 1 sahaja. Ini kaedah yang tadilah. Sebab median ni nilai di tengah-tengah setelah disusun. So bila saya susun, saya dapat ini. Lepas tu saya potong kiri, kanan, kiri, kanan,
kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. So, saya dapatlah median sama dengan 20. Samalah jawapan. Cuma saya ajar awak satu cara yang saya fikir lebih senang lah. Tapi kena ingatlah langkah-langkah dia. Kalau nak lebih detail lagi, awak rujuklah buku teks. Kadang-kadang kita tak boleh nak guna langkah kerja ini. Yang langkah kedua ni, tak boleh sebab kadang-kadang dia punya bilangan banyak sangat. Bilangannya banyak sangat. So, sangat banyak nanti awak nak tulis leceh lah. Leceh. So biasa kita akan gunakan kaedah ni lah. Kaedah ni yang saya ajar ni. 3 step ni. Ingat tolong ingat. Kita try lagi sekali lagi. Kita try lagi sekali lagi. Contoh 5. Jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12 kumpulan murid dalam aktiviti Persatuan Bahasa Melayu. Tentukan median bagi jadual kekerapan ini. So, kita nak dapatkan median. So, tadi saya ada ajar ada 3 langkah. Buat nombor di jadual. So, kita mulakan dengan sifar. Kosong lah. Kosong. Kosong tambah 2. Kosong tambah 2. 2. 2. 2 tambah 4. 6. 6. 6 tambah 5. 11. 11 tambah 1. 12. 12. So langkah 1 dah buat. Langkah 2 bahagi dengan 2. So 12 bahagi 2 berapa? 6. 6. So 6 6 kita tengok mana? Kalau betul-betul 6 sama Kalau sama betul-betul 6 awak kena buat apa? Awak kena naik atas. Awak tambah 2 nombor atas ni. Kena tambah 2 nombor di atas ni. Lepas tu bahagi 2. Sebab dia betul-betul pada nombor ini 6. Dia betul-betul pada nombor ini 6. So awak kena tambah lepas tu bahagi dengan 2. So median sama dengan 20 tambah 30 bahagi dengan 2. Sebab dia betul-betul 6 pada nombor ini. So awak kena tambah 2 nombor di atas ni. Lepas tu bahagi 2. So 20 tambah 30 berapa? 20 tambah 30 berapa? 10. 50 bahagi 2? 25. 25. So inilah jawapan dia. Kalau awak nak buat macam tadi, nak senaraikan, boleh. Tapi leceh lah. Ataupun kalau awak nak guna formula buku teks, boleh. Leceh lah. Saya rasa ini lebih cepat. Kita try lah. Sebab benda ini awak kena buat lah banyak kali supaya boleh ingat lah. So sekarang kita nak selesaikan contoh 6. Hitung median bagi situasi sebelah. So plot titik menunjukkan jumlah bilangan kehadiran murid ke perpustakaan dalam 6 hari. So awak kena faham lah. Ni, plot titik. So, kekerapan. 1 ada berapa? 2. 2 ada berapa? 2 ada berapa? 4. 4. 3 ada berapa? 4. 4 ada berapa? 2. Ini sifar. Ini 6? 1. Boleh Lepas tu kita buatlah langkah yang saya ajar tadi. Bina nombor di jadual. So kita start daripada sifar. Sifar tambah 2. Sifar tambah 2.
Kosong tambah 2? 2. 2. 2 tambah 6? 2 tambah 4? 6. 6. 6 tambah 4? 10. 10. 10 tambah 2? 12. Okey. Kosong so 12. Tambah 1? 13. Okey. Okey, so kita buat nombor di jadual. So kita dah buatlah nombor di jadual. Okey, lepas tu nombor akhir bahagi dengan 2. So nombor akhir 13. 13 bahagi 2 berapa? Tiga belas bahagi 2 berapa? 6.5. 6.5. 6.5 di antara siapa? Di antara 6 dengan 10, betul? Okey, di antara 6 dengan 10. Okey, di antara 6 dengan 10. So kita akan ambil jawapan atas ni lah. Kita ambil jawapan di atas. So jawapannya berapa? 3. 3 lah. Okey. So median sama dengan 3. Itu sahaja. Jawapannya ialah 3. Okey, kita try lagi sekali lagi supaya kita lebih jelas. Okey, contoh 6. Hitung median bagi situasi di sebelah. Okay, so carta pala menunjukkan bilangan kupon makanan yang telah dijual oleh guru kelas tingkatan 2S sempena hari co-curriculum. Okey, so bilangan kupon makanan dijual, okey, dan kekerapan. Okey, so kita tukarlah yang ini kepada bentuk jadual. Okey, jadual. Okey, so kekerapan. Okey, kekerapan. Okey, 1 ada berapa? 1. 1 kupon, kekerapannya berapa? 1. 1 kupon, 1 ya. 2 kupon, berapa kekerapan dia? 3. 3. 3 kupon, bilangannya? 6. 6. 4 kupon, bilangannya? 4. 4. 5 kupon, bilangannya? 2. 2. Okey, so ini kekerapan. Okey, first. Okey, sekarang kita nak menentukan median. Menentukan median. So, langkah pertama, buat nombor di jadual. Okey, so ini jadual. Okey, kita mulakan dengan kosong. Kosong tambah 1. 1. Kosong tambah 1. 1. 1 tambah 3. 4. Kekurangan masa ni. 1 tambah 3 berapa? 4. 4. 4. Okey, thank you. 4 tambah 6. 4 tambah 6. 4 tambah 6 berapa? 10. Okey, thank you. 10 tambah 4 berapa? 14. 14. 14 tambah 2 berapa? 16. Okey, 16. Okey. Lepas tu, nombor akhir bahagi 2. 16, nombor akhir bahagi 2. 16 bahagi 2 berapa? 8. 8. 8 berada di mana? Berada di mana kedudukan dia? 8. 4, 10.
Di antara 4 dengan 10. Okey, berada di antara 4 dengan 10. Okey, so apa jawapan dia? 3. 3. Kita ambil nombor atas ni. Okey, so median sama dengan 3. Okey? Boleh? Okey, kita try lagi. Ni sekarang. Okey, sebab masa sikit je. Okey, kita buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama. Okey, so kita nak hitung median. Okey, hitung median. So ada 3 step. Buat nombor. Okey, buat nombor di jadual. Okey, mulakan dengan 0. Okey, lepas tu tambah 0 tambah 5. 5. 5. Okey, buat di sini ya. Dia punya line di sini. Buat di line. Okey, supaya nanti awak boleh tahulah kedudukannya kat mana. Okey, buat dekat line ni. Okey, dekat line ni ya, garisan ni. Okey, 5 tambah 8. 13. 13. 13 tambah 7. 20. 24 di line ni ya. Di line ni. 20 tambah 10. 30. Okey, so step 1. Buat nombor buat nombor. Step kedua. Nombor akhir bagi 2. Nombor akhir 30 lah. 30 bagi 2. 15. 15. 15 berada di mana? Kedudukan cari. 13, 20. Dia berada di antara 13 dengan 20. So kalau antara di sini, so kita carilah jawapan dia, median. 30. Itu sahaja. Saya rasa senang lah. Tapi you kena practice lah. Sebab dia ada langkah-langkah dia. Tapi still lebih senang banding dengan buku teks lah. Okay, kita try lagi sekali lagi. Untuk cari median. Okay, so kita transfer yang ni ke dalam bentuk jadual lah. Okay, so 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kekerapan dia, 3 ada berapa? 2. 2. 4 ada berapa? 4. 5 ada berapa? 5. 6 ada berapa? 5. Okay, 7 ada berapa? 3. 8 ada berapa? 2. Okey, sekarang kita dah ada jadual ni. Okey, jadual ini dah ada. Okey, so kita start daripada 0. Okey, 0 tambah 2. 2. Okey, 2. 2 6. tambah 4. 6. 6. 6 tambah 5. 11. 11 tambah 5. 16. 16. 16 tambah 3. 19. Lepas tu? 21. 1. Okey, so step 1, tulis nombor. Okey, di jadual lah. Ini jadual lah yang saya buat. Okey, lepas tu nombor akhir bagi 2. Nombor akhir ialah 21. 21 bagi 2. 10.5. 21 bahagi dengan 2 berapa? 10.5. 10.5. Where is 10.5? Where? Di mana? 6, Kedudukan. 11. 6 dengan 11. Berada di antara 6 dengan 11. So 6 dengan 11. Okey. So jawapan median? 5. Kita ambil inilah atas ni 5. Okey. Itulah cara dia. Untuk menentukan median. Okey. I think this is the last one sebelum saya bagi awak quiz untuk mengujilah setakat mana awak faham apa yang cikgu ajar hari ni. Okay, so hitung median. Hitung median. Okay, so macam tadilah saya buatkan jadual dulu. Okay, S. S ada berapa? 15. 15. M berapa? 30. 30. L berapa? 75. 75. XL berapa? 45. Okay. Okay, so saya buat jadual supaya okay.
Lepas tu, okey, kita mula dengan sifar. Okey, buat nombor. Sifar lepas tu, 15. 15. Tambah, 45. okey, tambah, berapa? 45 tambah 70. 120. Sorry? 120. Okey, tambah, 165. okey, very good. Okey, so sekarang nombor akhir bahagi dengan 2. 165 bahagi 2 berapa? 82.5. 82.5. Okay, 82.5. 82.5 berada di mana? 45, 120. Berada di antara 45 dengan 120. So, apa jawapan dia? L. Yalah. So, median sama dengan L. Okay. So, ini adalah okay. So, kesimpulannya itulah yang kita belajar hari ini ya, iaitu menentukan mood dan median. Okay. So, sekarang okay, nota nanti saya akan share dengan awak lah. Okay, sekarang saya nak awak jawab soalan ni. Ini masa yang dinanti-nantikan. Okay, inilah masa yang dinantikan. Okay, so copy. Okay, so saya bagi awak masa untuk jawab sekarang. Okay, jawab sekarang. Okay. Siapa dah siap? Boleh send Okay. Nanti bolehlah nampak jawab. Nanti siapa yang dah hantar, saya boleh tengok di sini. Okay, jawab dengan teliti. Tuliskan email, nama kelas. Jawab soalan. Semua sekali jawab. Dah siap? Hantar. Ada 10. Sempat. So semua jawab. Dah siap hantar.
Okey, dah siap boleh hantar. Okey, ini adalah formula untuk menentukan median yang saya ajar tadi. Okey, dah ada. Cing Lik Yang, betul 3. Okey. Okey, ada lagi yang dah siap boleh hantar? Nanti boleh ulang kaji sikit tentang apa yang kita belajar hari ni. Okey, mood dan median. Mood, okey, nilai paling tinggi kekerapannya dan median ialah nilai di tengah-tengah setelah disusun. Dan jangan lupa untuk isi soal seridik Okey, Cikgu Chia. Okey. Cikgu Chia boleh post dalam Google Meet. Okey, soal seridik tolong jawab. Okey, Tania Chow Wing Kit dapat 7/10 Tania. Terima kasih Cikgu Teh. So bagi pelajar yang dah siap kuis boleh jawab survey. Anda boleh diberi masa sampai esok pun boleh lah. Okay? Diberi masa sampai esok. So yang penting jawab kuis dulu. Lepas kuis then anda jawab survey. Terima kasih. Okey, mana yang dah siap jawab soalan matematik boleh jawab soalan survey Thank you Chow Wing Kit cepatnya.
Belum, dah jawab belum? Okay, Kong Wheeler, Tania dapat 8 per 10. Kalau isikan apa nama, soal selidik, questionnaire. Macam last week lah. Macam last week. Jawab dengan jujur lah. Jawab dengan jujur. Okay, yang join Google Meet jangan lupa untuk jawab questionnaire soal selidik Cikgu Chia. Rahu boleh ya jawab? Rahu. Boleh, Rahu boleh jawab. Ada masalah tak untuk join? Okay, cepat. Ada lepas ni kelas apa? Bahasa Cina, Pendidikan Islam, Bahasa Tamil. Ada Google Meet tak nanti? Thank you. Bila? Tolong isi Bye-bye. Chong Yihan. Okay, thank you. Chong Yihan dapat 6 per 10. Chong Yihan tolong isi Google soal selidik. Soal selidik. Lepas ni ada Google Meet tak? I have to try afterward because my brother is in his Google Meet. Okay, so Yahoo nanti boleh try lah. Farah, okay, thank you. Farah dapat 5 per 10. Okay, dapat separuh jugalah. Tolong isi soal selidik. Terima kasihlah pelajar yang join Google Meet hari ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya dalam Telegram Telegram kelas masing-masing matematik. Okey, Tania Iris Batrisha dapat 7 per 10. Rohit Tania dapat 7 per 10 juga. Thank you Rohit. Jangan lupa untuk isi soal selidik. Yap Chin Wei, Tania dapat 9 per 10.
Okey, tanya Tan Junyan dapat 8/10. Jangan lupa untuk isi soal suidik. Okey, Fut Chun Yao, okey, tanyalah dapat 8/10. Ahmad Zahin. Okey, dapat 2. Ahmad Zahin. Nanti rujuk balik ya nota nanti saya share, boleh rujuk balik nota untuk lihat semula. Okey, untuk memahamilah. Okey, mood itu apa dan media itu apa. Nota nanti saya akan share lah. Boleh lihat, boleh baca. Video ni pun saya ada record. Boleh tengok di YouTube. Ahmad Zahin jangan lupa untuk isi soal suidik. Kita tak ada Ahmad Zahin. Okey, yang belum hantar lagi sila hantar Google Form. Sila hantarlah. Isi dan hantar. Jawab dan hantar. Dan selepas hantar, isi pula soal suidik. Yang belum isi lagi, yang belum hantar, sila hantar. Okey, Wong Shiwei tanya dapat 9/10. Jangan lupa untuk isi soal suidik. Okey, thank you Fut Chun Yao. Bye-bye. Thank you Rohit. Thank you Shiwei.
Okay, Zira, Tamara, Pravina, Laili Shen, Farahi, Amsha, sila hantar Google Form dan isi juga soal sedik. Gary Low ada masalah tak? Keluar masuk. Laili Shen belum hantar. Malaysia boleh hantar. I just accidentally went out. Okay. So, hantar Google Form dan isi. Can I send it again? Can you send it again? Okay. This is the Google Form. This is the questionnaire. Okay, soal sedik. Dua lah, kena jawab dua. Okay, Ananda. Thank you. Ananda dapat 6/10. Ananda. Okey, ataupun nanti kamu boleh hantarlah kemudian Okey, sebab nanti takut awak ada kelas lain. So awak boleh hantar kemudian lah. Nanti saya akan share lah link link untuk soal sedik dan juga Google Form lah. Nanti awak boleh hantar kemudian. Jangan risau. Gary Law, thank you Gary Law. Dapat 9/10. Okey, so kalau tak sempat hantar, awak boleh hantar kemudian lah. Okey. Nanti saya akan sharekan link untuk awak jawab. Okay? So, jangan risau. So, saya akan share lah link di sini. Nanti awak boleh isi. Soal sedik. Dan untuk soalan matematik lah. Okay, thank you. So, Bhavina. Okay, you can do. You can do. Continue. You can send later also. You send later. Okay, so ini Google Form. Okay, Pravina, thank you. Dapat 10/10. Thank you so much. No, thank you. Pravina dah ada. Hello. Oh. Okay. Farahi ada, Farahi. Stop presenting. Farahi ada, Farahi.